berapa hari? 39 hari. Yang keluarnya nanti antara lain melakukan fitnah, melakukan ujian, melakukan dia nak tarik supaya orang-orang yang beriman ini mengikut dia. Ni zaman Dajjal tak keluar lagi ni pun, Allahu Akbar, dah ramai yang kalah, terutamanya bab tiang agama, iaitu sembahyang. Dajjal tak keluar lagi ni, tapi ramai dah kalah dengan ujian dunia. Minggu lepas, hari Rabu, saya ceramah Maulidur Rasul di sebuah sekolah. Tak nak sebutlah sekolah mana. Sekolah menengah. Ceramah Maulidur Rasul mula pukul 8.30. Ceramah tu mula 8.30. Jadi pagi tu mereka bergerak dengan spanduknya I love Rasulullah, dengan spanduknya ya Rasulullah kami merinduimu, dengan spanduknya ya Rasulullah kami adalah umatmu. Bergerak selawat, pusing taman, sallallahu ala Muhammad, pusing taman, bersungguh ni. Dah selesai selawat, masuk surau, ceramah pula. Dalam ramai-ramai tu, ramai lebih kurang 300, kurang lebih 400 orang lah, campur lelaki perempuan daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 6. Dan nanti cari sekolah mana ada tingkatan 6. Bila tanya bab solat, sebab dah selawat bagi tadi tu, siapa yang solat subuh pagi tadi, Allah, kecewa. Kalau yang perempuan okeylah sikit, sebab mungkin dia uzur. Yang lelaki yang kurang lebih 200 orang tu, tak sampai 50 orang kat tangan yang sembahyang subuh. Tapi berharap, itu yang pelik. Berharap nyatakan kecintaan kepada Nabi. Tapi tiang agama ni Dajjal tak keluar lagi ni. Tak keluar lagi Dajjal ni. Agak-agak kalau Dajjal keluar tu macam mana keadaan? Sampai bila tengok yang angkat tangan tu, saya tergamam. Allah. Ingatkan yang angkat tangan tu semua kecuali beberapa orang, okeylah lagi. Nak kata nak cari 100%, sekolah tahfiz boleh ya. Kalau sekolah menengah harian biasa agak susah lah, agak susah. Ni yang angkat tangan tu sedih, 1/3 sahaja. Kalau yang lelaki tu, maksudnya kurang lebih buat kira-kira mudahnya, daripada 200 orang lelaki, hanya 50 orang yang sembahyang subuh. Yang lain syahid. Antara alasannya kenapa tak sembahyang? Bangun lambat. Pukul berapa bangun? Dekat-dekat pukul 7. Patut boleh sembahyang lagi, tak ada masalah. Datang sekolah tu bukan terus bergerak, kumpul dulu. Tapi dia tak teringat dia ni belum sembahyang. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena pasak perkara ini dalam diri anak-anak kita, cucu-cucu kita. Daripada kecil tu dah kejutkan mereka untuk bangun daripada kecil. Bermula bila? Bermula yang Nabi SAW sebut, ajarkan anak kamu sembahyang seawal usia 7 tahun. Suruh dia sembahyang. Walaupun permulaan tu sembahyangnya dalam keadaan tak ambil sembahyang, tak apa. Sebab apa? Latihan. Terus sejuk lah nak ambil air sembahyang, tak apa, pergi sembahyang. Biar dia tahu setting masa tu, pagi kena sembahyang. Sebab mereka dalam proses belajar. Jangan yang umur 15 tahun pergi sembahyang, sejuk lah, tak apa, sembahyang, tak payah ambil sembahyang. Itu tak boleh lah. Dalam proses belajar tak ada masalah. Kita kena suruh, wajib untuk kita suruh. Walaupun dia masuk dalam bilik tu dalam keadaan bunyi geduk, sembahyanglah tu. Walaupun dia hanya buat gung gitu je, tapi kita dah lepas sebab dah suruh. Sekali-sekala lah tak sembahyang rupanya. Buat saja. Tapi itu keadaan, Allahu Akbar, sedih.
Sampai nak sambung ceramah lepas tu jadi Allahu Akbar. Jadi kita kena jaga. Sebab apa? Nak menghadapi apa yang akan berlaku nanti. Sehingga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, adakah ketika mana satu hari bersamaan dengan satu tahun itu cukup untuk kami sembahyang hanya 5 waktu?" Nabi tanya, sahabat tanya bab sembahyang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya tak cukup. Kamu mesti menghitung hari itu dan menentukan kadar bersesuaian bagi setiap sembahyang. Hadis sahih riwayat Muslim dalam perbincangan yang lepas. Saya nak kaitkan bahawasanya kalau nanti Dajjal keluar dan masanya dah tak lama, bagaimana keadaan masyarakat kita? Tu yang di sekolah yang boleh kita tengok, boleh kita tanya dan sebagainya. Yang tak bersekolah, yang dah lepas sekolah, yang dah kerja, Allahu Akbar. Sebab itu ramai di kalangan kita yang ada kesedaran, terutama ayah-ayah. Walaupun anaknya dah bekerja, walaupun anaknya dah kahwin, dah ada anak dah, maksudnya dia ni dah ada cucu, tetap dia akan tanya bab sembahyang. Termasuk ayah-ayah kita yang berada kat depan, tetap dia akan tanya, telefon tanya, "Kau dah sembahyang?" Mula tu telefon bukan tanya khabar lagi, tanya, "Kau dah sembahyang ke belum?" Contoh dia telefon tu lepas Zuhur, si ayah telefon anaknya lepas Zuhur, ataupun anak telefon si ayah. Soalan pertama dia akan tanya, "Kau dah sembahyang ke belum?" Belum lagi. Kejap lagi letak dulu. Kau pergi sembahyang dulu, lepas ni baru telefon. Push. Sebab apa? Dia nak jaga tiang agama ni. Sebab bagi dia, baik jaga perhubungan dengan Allah dahulu sebelum daripada jaga hubungan dengan aku sebagai ayah. Allahu Akbar. Kalau kita boleh latih yang macam tu, alhamdulillah. Sebab kadang-kadang anak kita ni bukan apa, dia sedikit cuai. Alah, lama lagi ya, baru pukul 3, asal pukul 4 lebih, ataupun dia telefon tu pukul 4. Baru pukul 4. Baru pukul 4. Zuhur tak sembahyang lagi. Allahu Akbar. Kena pesan. Sebab itulah ciri orang beriman. Ciri orang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Asr yang biasa kita baca. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Benarnya apa? Ambak semayang. Wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar. Biarlah sampai tahap anak kita kata, "Alah, ayah ni asyik tanya bab semayang je." Ya, sebab benda penting. Okey. Kita masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, muka surat 53, macam-macam fitnah Dajjal. Kata pengarang, Dajjal telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji umat ini. Seperti mana keizinan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Azazil. Setelah mana dia diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluar daripada syurga. Azazil minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, Engkau telah murka kepada aku, Engkau telah halau aku keluar daripada syurga ni, aku mohon." Mohon apa? Untuk aku menyesatkan anak Adam, Bani Adam. Untuk aku goda ni orang yang telah menyebabkan aku keluar daripada tempat ni. Padahal bukan Nabi Adam yang menyebabkan dia keluar, dia sendiri. Tapi itu alasan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebenaran. Allah beri. Yang akan disesatkan oleh Azazil ataupun Iblis dan kuncu-kuncunya ialah orang-orang yang lalai, orang-orang yang tak kuat pegangan agama. Ni boleh dibisik dan sebagainya. Kita pun kadang-kadang termasuk dalam bisikan tersebut. Dia akan cuba. Akhir sekali kita juga terikut. Ya, dipesan oleh para ulama bahawasanya syaitan ataupun iblis, dia tak mampu nak tarik tangan kita. Dia hanya mampu bisikkan sahaja. Dia datang, dia bisik.
Dia tak mampu dia tarik seorang perempuan, dia tarik seorang lelaki yang berzina. Dia tak mampu nak buat macam tu. Dia hanya bisikkan aja. Tu yang beratur di rumah nombor ekor, di kedai nombor ekor tu. Bukan setan ataupun iblis datang tarik tangan ataupun bagi duit. Kau ambil duit, kau pergi berjudi. Kau ambil duit, kau pergi tikam nombor ekor. Tak, dia bisikkan saja. Kalau kau beli, manalah tahu. Walaupun beli hanya RM10 aja, 10 tiket aja beli. Manalah tahu kali ni ada ong punya. Dia keluar ong tu. Kita tak boleh judi ni judi. Alah, alim sangat engkau ni, sekali je Pak Imam tak tahu. Kita pun astagfirullah. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Kena pula ujian kepada kita. Anak pula sakit ataupun kereta pula rosak. Aku nak cari duit kat mana ni? Test lah sekali. Test sekali habis dia apa? Yes. Berjaya. Dia akan cuba, dia akan cuba sebab itu yang dia nak. Nanti keluar Dajjal yang iblis ni, yang setan ni, dia bisik kita tak nampak. Yang Dajjal ni nampak depan mata. Allahu Akbar. Lagilah. Oleh kerana itu Allah Ta'ala memberikan kepadanya beberapa kemampuan yang luar biasa. Dajjal ini ada kemampuan yang luar biasa. Di antara kemampuannya ialah yang pertama, segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya dan benda-benda yang beku akan mematuhinya. Allahu Akbar. Allah bagi kelebihan kepada dia sebagai ujian untuk umat. Kadang-kadang datang terfikir juga, kenapalah Allah buat macam tu? Dah tahu Dajjal ni jahat, beri pula kelebihan yang menyebabkan orang akan ikutlah. Itulah disebut sebagai ujian. Kalau kita imbas apa yang berlaku kepada pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam, orang-orang Nasrani, Allah uji mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihi salam, menyerupakan seseorang. Ada menyatakan bahawasanya pengikut Nabi Isa yang setia, ada menyatakan seorang yang lain. Serupa muka dia ni macam Nabi Isa AS. Akhirnya dia mati di salib, yang menyebabkan ada yang mengikut ajaran salib. Ini satu ujian yang sangat-sangat besar bagi mereka. Nak tahu keimanan mereka betul ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ujian ni. Sehingga ada yang terkeliru. Sehingga bila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tak boleh nak terima. Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap berpegang dengan ajaran mereka. Ini satu ujian, satu fitnah. Begitu juga apa yang akan berlaku nanti ketika kemunculan Dajjal. Baik, sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Allahu Akbar. Dunia Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemarau panjang, iaitu selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, hujan akan kurang 1/3 dari biasa. Tahun pertama Allah Subhanahu wa taala tahan hujan. 1/3 tak turun ke bumi dalam tahun tersebut. Yang turun hanya 2/3. Manakala pada tahun kedua hujan akan kurang 2/3 dari biasa. Yakni yang turun hanya 1/3 saja. 2/3 Allah Subhanahu wa taala tahan. Manakala pada tahun ketiga hujan sama sekali tidak turun. Allahu Akbar. Ini sangat-sangat menguji kesabaran kita. Bila hujan tak turun, tanaman tak menjadi. Seminggu, 2 minggu okey lagi. Kalau orang yang hanya bergantung kepada ilmu sains tanpa ilmu akidah, mereka akan kata bahawasanya hujan ini berlaku adalah proses yang pertama. Matahari memancarkan cahaya, berlaku proses penyejatan.
berlaku penyejatan. Kemudian air naik, membentuk awan, kemudian turun sebagai hujan. Itu proses yang dikaji oleh sains. Nak buat perkara tu dengan izin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak izin, tak turun hujan. Allahu Akbar. Allah uji nak melihat siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pernah pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita imbas kembali apa yang berlaku di Mesir, ketika mana Nabi Yusuf masih lagi berada dalam penjara, datang mimpi kepada si raja Mesir ketika itu. Apa dia mimpi? 7 ekor lembu kurus, dimakan oleh 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, 7 tangkai bijian, dan 7 tangkai yang kering dan yang basah. Panggil ahli-ahli tafsir mimpi, gini cerita ni. Semua tak menyenangkan hati raja. Sehingga salah seorang yang terselamat, yang pernah berada dalam penjara bersama Nabi Yusuf, teringat, rupalah dulu Yusuf pernah pesan, kalau aku keluar penjara, bagi tahu raja tentang aku. Berkenaan dengan dia mampu untuk mentafsirkan mimpi, barulah bawa raja ataupun dia pergi jumpa Nabi Yusuf, tanya sekian, cerita pula kepada raja. Raja rasa senang hati dengan tafsir mimpi oleh Nabi Yusuf AS. Mentafsirkan bahawasanya akan berlaku 7 tahun yang subur. Maka ketika itu perbanyakkan buat tanaman, kerja ladang dan sebagainya. Dalam masa yang sama, sebahagian dimakan dan sebahagian disimpan dalam keadaan bertangkai lagi. Jangan pisahkan daripada tangkainya ataupun jerami tersebut. Dipesan macam tu. Sebab apa? Akan berlaku nanti 7 tahun kemarau. 7 tahun kemarau. Ni nanti akan berlaku setahun kemarau panjang. Allahu Akbar. Dalam keadaan makanan, kalau tak ada stok masa tu, habis. Yang ada makanan hanya dengan golongan-golongan yang akan mengikut Dajjal. Kita tengok. Umat Islam ketika itu dilanda kelaparan dan kekeringan. Maka daerah mana yang percaya, di saat itulah Dajjal akan muncul membawa ujian. Dalam keadaan orang tak ada makanan, dalam keadaan kekeringan dan sebagainya, di saat itu Dajjal muncul. Muncul bawa apa? Membawa ujian kepada umat. Maka daerah mana yang percaya bahawa Dajjal itu adalah Tuhan, ia akan berkata kepada awan, hujanlah kamu di daerah ini. Allahu Akbar. Setahun hujan tak turun, Dajjal datang mengaku, akulah Tuhan kamu. Dia pergi ke satu kampung, akulah Tuhan kamu. Orang penduduk kampung tu beriman dengan Dajjal. Yalah, engkaulah Tuhan kami, berilah kami sesuatu. Tempat yang mengaku Dajjal ni sebagai Tuhan, dia boleh arahkan awan. Ini kata ujian. Wahai awan, turunkan hujan. Turun. Kita buat solat istisqa masa tu, tak turun hujan. Contohnya lah. Sebab ujian. Allahu Akbar. Kemudian dinyatakan lagi bahawasanya, manakala penduduk yang tidak percaya dengan ketuhanan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kelaparan, walaupun sawah ladang mereka berhampiran dengan sawah ladang yang subur yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya dengan ketuhanan Dajjal. Walaupun sawah ladang itu sebelah-sebelah. Ni ladang orang yang percaya kepada ketuhanan Dajjal, ni ladang orang yang tak percaya kepada ketuhanan Dajjal. Yang ni subur, hidup, dapat makan, tapi yang ni kering. Ini ujian. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya begitu pula halnya dengan keadaan binatang, ekonomi, perdagangan dan sumber kehidupan. Semuanya akan menjadi makmur, stabil, meningkat dan maju bagi orang-orang yang percaya dengan ketuhanan Dajjal. Yang ikut Dajjal semua mewah.
Diberikan kelebihan. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengikutinya, mereka akan terus hidup dalam kekeringan, kemunduran dan kemerosotan. Dalam hal ini ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, lalu Dajjal datang kepada satu kaum dan mengajak mereka supaya beriman dengan ketuhanannya. Apabila mereka menerima seruannya, ia akan menyuruh awan menghujani mereka, maka tanah pun akan subur dan menumbuhkan bermacam-macam tanaman, dan binatang ternak mereka menjadi gemuk dan penuh berisi susunya. Bila air ada, semua menjadi. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya, manakala kaum lain yang tidak mahu mengikutinya, yakni mengikuti Dajjal, dan tidak mahu mempercayainya sebagai Tuhan, mereka akan tetap berada dalam kesengsaraan. Hujan tidak turun di kawasan mereka. Tanah mereka terus menjadi kering kontang. Tidak ada tanaman atau binatang ternak yang dapat dihasilkan. Dan apabila Dajjal melalui mana-mana kawasan atau kota yang telah roboh dan hancur, lalu ia berkata, keluarkanlah segala isi perutmu, maka akan keluarlah segala simpanan dan tambang. Tambang di sini bermaksud emas, perak, galian dan lain-lain yang berharga yang ada di bawah tanah itu, dan dengan segera mengikutinya seperti rakyat lebah ataupun sekawan lebah yang terbang mengikuti ke mana ketuanya terbang. Allahu Akbar. Tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan keadaan yang akan berlaku ketika mana Dajjal ini keluar. Penuh dengan ujian. Dan kalau bolehlah, kalau boleh, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tak sempat dengan zaman tu. Sebab takut tak mampu. Tapi ustaz, kita nak hidup zaman Nabi Isa. Ada orang kata, dah kata nanti Nabi Isa akan turun, nak juga rasa hidup zaman ada Nabi. Boleh, tak ada masalah. Tapi lepasi ujian ini dulu. Sebab zaman Nabi Isa itu bila? Setelah mana Dajjal keluar, ataupun setelah mana bangkit Imam Mahdi, setelah mana Dajjal keluar, selesai zaman Dajjal ni dah dibunuh oleh Nabi Isa, barulah hidup aman dalam keadaan bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Lama lagi lama. Jadi kalau boleh tahan yang tu, tak apa, silakan. Tapi memang seronok nanti kita bahas dalam bab yang ketiga nanti berkenaan dengan kehidupan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Kita akan rasa kalau boleh nak lepasi ujian-ujian ini dulu. Kalau rasa macam tak mampu nak lepas ni, maka doa lah. Doa apa? Doa mati awal. Allahu Akbar. Doa supaya Allah lindungi kita, ahli keluarga kita, orang kampung kita, masyarakat kita daripada terkena fitnah Dajjal ini. Baik. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya, dan ada pula diriwayatkan bahawasanya pendukung Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal akan memiliki segunung roti, yakni makanan, sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanannya berada dalam kelaparan dan kefakiran. Orang yang ikut Dajjal ni mewah, makanannya Allahu Akbar. Istilah mudah kitanya, penuh peti ais kat rumah. Orang yang tak ikut Dajjal, tak ada makanan. Ustaz, apa masalah? Ada duit beli je. Nak beli apa? Tak ada makanan. Setahun tak turun hujan, Allah. Buahan tak ada. Usahakan dulu yang musangking. Yang kampung pun tak menjadi. Allahu Akbar. Ni keadaan. Dalam hal ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi apa yang akan dimakan oleh orang Islam ataupun orang beriman pada waktu itu, wahai Rasulullah? Dalam keadaan pengikut Dajjal dapat makanan, kita nak jaga, tak nak ikut Dajjal, tak nak mengaku Dajjal ni sebagai Tuhan, habis kita nak makan apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih dan bertahmid.
Jadi zikir-zikir itu menggantikan makan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Subhanallah. Nabi dah pesan. Sahabat bertanya, Nabi bagi jawapan. Ketika keadaan Dajjal melakukan fitnah dan ujian tersebut, ini kita kena pesan kepada ahli keluarga kita, masyarakat kita, orang kampung Melayu. Ketika mana nanti Dajjal keluar, jangan sibuk-sibuk nak keluar, nak tengok ataupun nak mengaku Dajjal ni sebagai Tuhan. Walaupun ketika itu dia datang dengan membawa berlori-lori makanan. Kita tafsir mudah macam tu. Kontena bantuan banjir contoh. Dia bawa ramai. Siapa nak makanan boleh, tak ada masalah. Mengaku aku sebagai Tuhan, ambil lah dengan kontena sekali kau ambil. Ramai yang berebut. Lapar tuan-tuan, lapar. Allah. Orang ni bila lapar menjadi-jadi. Tak nak makan ke? Tak apa. Itu masa kenyang. Lapar contoh, kita dah seminggu tak makan. Roti yang dah kering tu pun sedap. Musim hujan susah untuk beli makanan kat luar. Contohnya musim hujan lebat sangat. Ubi kayu jadi. Ataupun biskut tawar. Panggil, kalau orang Kelantan biskut tawar. Satu lagi yang kecil-kecil tu, orang panggil biskut mayat. Sini panggil biskut apa? Biskut mayat kan? Biskut kecil-kecil kan? Itu paling sedap. Ujian. Maka kita pesan kepada ahli keluarga kita, ketika itu perbanyakkanlah tasbih, perbanyakkanlah tahlil, perbanyakkanlah takbir, perbanyakkanlah tahmid. Lafaz-lafaz dan ucapan inilah yang akan mengenyangkan. Sekarang pun kita boleh test. Hari ni tak nak makan habis tu nak buat apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenyang. Cuba test hari ni, jangan makan. Kalau ada kenduri tu pergilah. Orang kata tak nak makan hari ni, nak test sekali. Ustaz kata zikir ni boleh kenyang. Tengok-tengok kambing. Subhanallah, alhamdulillah. Akan juga. Tak mampu kita dengan makanan Baik. Ada bersamanya seumpama syurga dan neraka. Di antara ujian Dajjal ialah ada kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka. Maksudnya kemewahan. Dan juga sungai air dan sungai api. Ini dipesan. Orang yang dah dengar pesanan ini dia akan ingat. Kalau berlaku sungguh, kita ni sempat dengan zaman Dajjal itu datang, kita kena ingat sangat-sangat pesanan Nabi ini. Sebab kalau tak pernah dengar hadis ini, kita akan tersalah arah nanti. Dajjal akan menggunakan kedua-duanya ini untuk menguji iman orang Islam. Dia tak sibuk dengan orang lain, dia sibuk dengan orang yang beriman. Kerana hakikat yang sebenarnya adalah sebalik apa yang kelihatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Huzaifah bin Yaman ataupun Huzaifah al-Yamani radhiyallahu an, dia berkata bahawasanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal musuh Allah itu akan muncul bersama tenteranya yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain, dan ada bersama dengannya syurga dan neraka, dan orang-orang yang akan dibunuhnya kemudian akan dihidupnya semula, dan juga ada bersamanya segunung dari tarik, yakni roti yang bercampur dengan kuah daging, dan sungai air tawar. Sesungguhnya aku akan menyifatkan kepada kamu, Dajjal itu buta matanya yang kanan, dan dituliskan di dahinya perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik ia boleh membaca atau tidak. Maka apa yang dikatakan syurga itu sebenarnya neraka, dan apa yang dikatakan neraka itu adalah syurga. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan sangat-sangat kepada kita. Dia lebih hebat daripada ahli sihir, Dajjal ni. Sihir maksudnya silap mata. Silap mata kita memandang. Dia dah sihir. Kita pergi ke pertunjukan silap mata.
Macam-macam ditunjuk. Itu keluar daripada bumbung, keluar daripada baju. Buka topi, tarik panjangnya kain dari mana tak ada kan. Silap mata. Silap mata kita memandang sebab dia dah dia sihir. Dajjal lebih lagi. Sehingga Nabi SAW pesan, apa yang disebutkan sebagai syurga, kemewahan itu sebenarnya tak. Dan apa yang disebutkan sebagai neraka, itulah sebenarnya kebaikan. Ditonjolkanlah benda-benda yang sepatutnya itu kalau kita buat itu adalah kebaikan, ditonjolkan perkara ni sebagai kemudaratan. Melakukan amal ibadah, sepatutnya perkara itu membawa kebaikan, ditunjukkan benda ni lah yang akan merosakkan. Kalau sembahyang lama-lama nanti tak produktif, nanti jualan tak ni, ni sebuah gambaran. Kita pun ya juga, di sembahyang kejap-kejap je lah, sembahyang daripada 5 kita kurangkan lah. Ini kalau menutup aurat ini keadaannya Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawasanya sesungguhnya bersama Dajjal itu ada air dan api. Bersama Dajjal ada air dan api. Maka apa yang dilihat orang api itu sebenarnya air yang dingin, dan apa yang dilihat orang air itu sebenarnya api yang membakar. Maka Nabi pesan, hadis ni sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka barang siapa di antara kamu yang bertemu dengan keadaan itu, maka hendaklah ia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api neraka itu, kerana sebenarnya ia adalah air yang dingin lagi lazat. Tuan-tuan, Allahu Akbar, ujian. Kita buat misal mudah, Dajjal sampai ke kampung Melayu. Sebab dia akan sampai nanti. Dalam keadaan masa tu hujan tak turun, air sungai semua kering. Bersama dengan Dajjal ada 2 buah sungai. Sungai air yang jernih, sungai api. Kita dalam keadaan dahaga, air tak ada. Tengok air, Allahu Akbar. Bayangkan tengah panas, tiba-tiba orang bawa aiskrim. Allah menggelegak. Macam pergi buat umrah lah. Tengah-tengah ziarah, batuk masa tu. Tapi berada di Padang Arafah, ada orang jual aiskrim. Dia datang naknya. Zaman Dajjal keluar nanti, dia datang ke kampung Melayu bawa 2 sungai. Agak-agak kalau sekarang ada 2 sungai, satu sungai berapi, satu lagi sungai air kita tengok dari jauh pun rasa Allahu Akbar. Agak-agak kita nak pergi ke mana? Kita akan pergi sungai air jernih yang mengalir nampak sejuk. Berlumba-lumba pergi ke situ. Tapi pesan kepada ahli keluarga kita yang tak datang mendengar, ahli masyarakat kita yang tak datang mendengar, Nabi dah pesan, zaman Dajjal keluar nanti, kalau dia bawa 2 buah sungai macam tu, kata Nabi, pergilah ke arah sungai yang ada api. Kalau sekarang ni Dajjal tak ada, sungai ada api, agak-agak kita pergi tak? Walaupun imam suruh, saya tak pergi. Imam kata pergi tu, sungai tu. Minta maaf. Sebab apa? Api. Tapi ini Nabi SAW yang pesan. Barang sesiapa di antara kamu yang bertemu keadaan itu, yakni sungai air jernih dan sungai berapi ini, maka hendaklah ia melemparkan diri. Atau dalam riwayat yang lain, kitab Ibn Katsir muka surat 107, cerita berkenaan dengan kiamat ini. Kata Nabi SAW, hendaklah dia celupkan kepalanya dalam air yang ada api itu. Celupkan kepala, minumlah, itulah air dingin yang sebenarnya. Dalam riwayat ini menyatakan bahawasanya hendaklah dia melemparkan dirinya ke dalam kawasan yang dikatakan api neraka itu, ataupun api itu, kerana sebenarnya ia adalah air yang dingin lagi lazat. Allahu Akbar. Sebab itulah untung kita datang untuk belajar. Untung kita datang dalam majlis ilmu. Kita tahu apa Nabi pesan.
Kalau ikut logik akal kita je, berebut lah. Nanti kita akan tengok nanti. Masa Dajjal keluar nanti, kalau kita ni panjang umur, kita akan tengok ramai akan berebut pergi kepada air jernih. Tak ramai orang akan berebut pergi ke tempat air yang ada api. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang mendengar apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bergerak ke arah air yang ada dengan api. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pesan. Allahu akbar. Besar ujian ni, besar ujian. Maka kita kena sentiasa mengingatkan diri kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah. Saya kira kita berhenti pada muka surat 59 ini. Hari ni 25 bulan 1. Selamat tahun baru Cina bagi yang berbangsa Cina. Ada yang kita di kalangan keturunan. Saya pun kalau ada rezeki nak ke Tenggara, mak saudara saya sambut kongsi Fak Chai. Mak saudara saya orang Kelantan, kahwin dengan orang Tenggara. Jadi biasanya kalau tahun baru kita akan pergilah ziarah. Sebab perayaan tahun baru Cina ni boleh diraihkan sebab dia perayaan bangsa, bukan perayaan agama. Yang tak boleh ni nanti dia ada satu lagi apa tu? Cap Gomeh. Itu tak boleh. Itu perayaan hantu. Hantu-hantu tak main lah. Cuma pesanannya seperti mana sekarang kita tengok jualan limau tak laku ya. Oh, kalau dulu antara orang yang banyak beli limau saya lah. 2-3 kotak sekali beli. Tapi sekarang setakat ni lah, seulas pun belum masuk dalam mulut. Walaupun orang bagi free, kita dengan video-video yang sampai kepada kita, Ustaz makan je tak ada apa. Tak apalah, makanlah. Yang nak makan tu makanlah.